Dan ke nak cerita Hanzalah seorang lagi ni? Boleh? Dan lah. Seorang lagi Hanzalah bin apa? Saya sebut tadi. Hani bin Rahib, Hani bin Rabi'. Dekat-dekat tu yang jadi orang tertukar tu. Hanzalah bin Rabi' ni sahabat Nabi. Sahabat Nabi Abu Rib'i Hanzalah bin Rabi'. Hanzalah bin Rabi' ni tugas dia di sisi Nabi Kutabur Rasul. Apa dia Kutab Rasul? Antara penulis-penulis Nabi. Penulis wahyu, ada Nabi suruh tulis surat, balas surat. Okey. Macam ni lah. Nak bagi ringkas, bagi senang. Dulu pasca waktu duduk di Mekah, Rasulullah dah ada lebih kurang 13 orang penulis di sisi Rasulullah. 13 orang penulis waktu Nabi duduk di Mekah. Bila Nabi berhijrah ke Madinah, Rasulullah tambah 15 orang penulis. 15 penulis. Jadi 13 Mekah dengan 15 Madinah, jadi berapa jumlah dia? 28. Adakah habis di situ? No. Selepas pasca perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah lantik lagi 16 orang penulis. 16. 28 campur 16 berapa? 44. Okey. Inilah antara khilaf jumlah penulis kutab Nabi ni. Satu pandangan kata 44 orang. 13 Mekah, 15 Madinah, campur 16 lepas perjanjian Hudaibiyah, 44 orang. Duduk tang mana Hanzalah bin Rabi'? Hanzalah bin Rabi' antara penulis pasca kedua Madinah, 1 hingga 15 tadi dia duduk nombor 14. Kalau campur sekali dengan Mekah, dia duduk nombor 27. Nak faham? Satu lagi pandangan, ada seorang penulis nama Al-A'zami. Dalam kitab dia Kutabur Rasul, muka surat 85 hingga 89, dia sebut 55 hingga 56 orang. Lebih kurang jumlah penulis wahyu Nabi. Yang mana dalam 55 dan 56 pada pandangan dia, 44 tadi termasuk dalam hak ni dah. Cuma ada penambahan nama sahabat-sahabat lain. Tu je beza. Baik, satu hari Hanzalah bin Rabi' ni keluar rumah. Tengah jalan dia bertemu dengan Saidina Abu Bakar. Lama tak bertemu mungkin, Saidina Abu Bakar menyapa dan bertanya khabar. Bagaimana keadaan kamu wahai Hanzalah? Macam kita lah jumpa tak, tanya khabar. Assalamualaikum, sihat ke? Kerja kat mana sekarang? Anak berapa orang? Anak sulung berapa waktu? Kita tanyalah hal-hal bila lama tak jumpa. Bagaimana keadaan kamu wahai Hanzalah? Apa jawapan yang Abu Bakar terima? Hanzalah telah menjadi munafik. Hanzalah telah menjadi munafik. Dia bukan tuduh sahabat lain, dia bukan tuduh orang lain, dia bukan tuduh Abu Bakar. Yang dia cerita pasal siapa? Pasal diri dia sendiri. Orang lain tanya, bagaimana keadaan kamu? Aku dah jadi munafik. Hanzalah dah jadi munafik. Terkejut Abu Bakar. Subhanallah. Apa yang sedang kamu perkatakan ini? Pasal apa boleh jadi lagu ni? Dia pun cerita. Sesungguhnya dia kata dia ni dengan sahabat-sahabat lain dulu selalu melazimi majlis ilmu Nabi. Selalu pergi, selalu lazim majlis ilmu Nabi. Dalam majlis ilmu Nabi tu kami sering diperdengarkan tentang syurga dan nikmatnya, diperdengarkan tentang neraka dan azab-azabnya. Waktu Nabi duk bagi penjelasan dalam majlis dia tentang syurga, azab, nikmat-nikmat syurga, seolah-olah waktu Nabi bagi penerangan tu, gambaran syurga dan nikmat dia tu duk depan mata kami. Nak cakap zuknya, syoknya dengar tu, seolah-olah Nabi cerita tu duk depan mata kami, gambaran-gambaran nikmat syurga. Bila time Nabi cerita pasal neraka, gambaran tentang neraka dan azab dia juga macam seolah-olah kami nampak. Hak ni lah hak syurga biasa akan melahirkan khauf, hak neraka akan rojak, hak neraka akan melahirkan khauf. Inilah pengistilahan dalam ilmu tasawuf kan, khauf dan rojak. Khauf tu takut, rojak tu harap. Tang syurga kita rojak, tang neraka kita khauf. Walaupun kita tahu lemah kurang tapi harapan nak masuk syurga. Kita tahu lemah dan kurang, takut kalau Allah letak dalam neraka.
Semua benda tu duduk depan mata. Syoknya belajar dengan Nabi. Tapi bila mana kami bersurat, kami berlalu daripada majlis Rasulullah, dan bila kami balik bergaul dengan isteri, bergaul dengan anak-anak, bergaul dengan masyarakat dan berhadapan dengan keduniaan kami, benda-benda macam tadi tak lekat dah duduk dengan kami. Hak lekat syurga, hak lekat neraka tu waktu duduk dalam majlis Nabi. Balik jumpa bini, hilang dah benda tu. Duduk dengan anak-anak, tak ada dah benda tu. Duduk dengan masyarakat, tak ada dah. Lebih lagi duduk buat kerja, hilang terus. Sebab itulah aku kata Hanzalah munafik. Oh, sebab benda tu. Kalau sebab benda tu Hanzalah kata dia munafik, tuan-tuan, hari ini saya berani kata kalau sebab benda tu Hanzalah munafik, saya boleh sebut hari ini saya 1000 kali munafik kalau dengan sebab tu Hanzalah munafik. Hanya dengan sebab duduk dalam majlis rasa gerun, rasa takut, rasa segala-galanya, balik hilang, Hanzalah dah kata dia munafik, saya boleh kata saya 1000 kali munafik dengan sebab yang sama. Tuan-tuan, saya tak tahulah. Balik tu gerun juga dengan bini, balik tu gerun juga dengan bos, balik tu gerun juga waktu duduk atas kereta, gerun ni aku gerun. Sebab tu lari 18 tu sebab gerun. Contoh. Okey. Tuan-tuan, saya tak tahu. Yang kita nak ambil cukup mudah. Apa dia yang selalu kita sebut? Tepuk dada, tanya selera. Hak ni tepuk dada, tanya iman masing-masing. Kalau tanya saya, memang berlaku pun kita macam ni. Duduk dalam majlis syekh, duduk dalam majlis ilmu, dalam majlis tuan guru, kita terkesan sekejap. Bila balik, duduk mengetih, duduk mengopi, ha tu gelak sana, tu cerita ni. Habis dah cerita tadi. Munafik. Bila dengar macam ni, Abu Bakar tersentak. Kalaulah kamu dah rasa kamu munafik dengan sebab ni, aku pun berperasaan demikian jugalah. Abu Bakar pun berasa, aku pun lagu tu juga. Macam mana ni? Jom kita adukan masalah kita dekat Nabi. Dua-dua pergi jumpa Rasulullah. Dalam keadaan menangis, Hanzalah bagi tahu Hanzalah telah jadi munafik. Rasulullah kata apa? Allah kata, wahai Hanzalah, apakah maksud di sebalik kata-kata kamu ni? Cerita dulu apa dia? Dia pun ceritalah seperti yang kita cerita tadi kepada Sayyidina Abu Bakar. Bila habis cerita Hanzalah, Abu Bakar pun mengiyakan, seolah menguatkan. Kalau Hanzalah rasa macam ni, aku pun rasa macam tu jugalah. Lalu Rasulullah bagi tahu, sesungguhnya demi jiwaku yang berada di dalam genggamannya, sekiranya kamu mampu melazimi dan berada dalam keadaan sedemikian. Maksudnya Nabi nak habaq, kalau kamu duduk dalam majlis aku boleh rasa takut nakkan syurga, takut neraka, dan kamu boleh mengekalkan hal tu di dalam zikir-zikir dan keadaan kamu. Duduk tempat lain kamu boleh kekal macam tu. Gambaran yang Rasulullah bagi seolah-olah tangan-tangan malaikat ni berduyung-duyung datang nak bersalaman dengan tangan kamu, sama ada di tempat tidur kamu, di jalan-jalan dan di setiap langkahan-langkahan kamu. Kalau boleh jaga, boleh kekalkan tempo takut dan tempo harap tadi, selain pada majlis aku, tempat lain kalau kamu boleh buat, gambaran dia malaikat berduyung-duyung nak bersalam dengan kamu dalam setiap keadaan. Sesaat dan sesaat, sesaat dan sesaat, sesaat dan sesaat. Apa moral of the story? Mudah. Moral of the story nombor 1 ialah, memang perasaan serba kurang, serba tak kena, serba lengkap ni sifat manusia yang beriman. Orang berimanlah yang paling takut akidah dia tercalar. Orang berimanlah paling takut ilmu-ilmu dan amalan dia, ibadat dia tak sempurna. Tu betul-betul orang beriman. Dia sentiasa takut, tuan guru, akidah yang saya percaya macam ni okey ke? Hak saya duk percaya macam ni tak okey ke? Hak saya percaya macam ni boleh jatuh syirik ke? Tu orang beriman. Dia takut hak dia pegang, dia takut hak dia percaya tu masih ada kebocoran, masih ada hak tak kena yang menyebabkan boleh jatuh syirik ke, boleh jatuh fasik ke, boleh jatuh kafir ke. Dia duk bimbang, selalu duk tanya.
Dan begitu juga bab amalan dan ibadah. Saya buat macam ni sah ke tak sah? Saya buat macam ni betul ke tak betul? Saya buat macam ni kena ke tak kena? Orang hak jenis bimbang ibadat dia tu bocor, tu orang beriman. Dia sentiasa risau takut ibadat dia tu tak kena. Orang hak sebaliknya dia sentiasa rasa aman dan selesa dari benda tu. Riak, oh mana ada riak? Saya tak mungkinlah ada riak. Dia berasa selesa, tak ada pada dia. Sombong, saya tak pernah sombong dengan orang seingat saya. Takabur, tak ada lah takabur. Ego, motor saya saja ego. Saya tak ego. Semua orang bagi penyakit-penyakit, dia berasa selesa. Dia berasa aman, dia tak buat. Aku tak ada lah benda-benda tu. Jangan rasa aman, jangan rasa selesa. Sebab itulah kita kena cari kelemahan-kelemahan dan kekurangan, takut bocor. Paling penting tentang akidah. Kita duk berasa betul, rupanya tak betul. Kita duk berasa ya, rupanya tidak. Kita duk berasa kemas, rupanya longgak. Lagi duk bimbang tu lah orang duk tanya. Dan bab tu biasa terisi pada batin. Hak zahir senang nak tangkap, sakit mata. Sakit mata, nampak merah, berdebu, tak nampak mana, pergi jumpa pakar mata. Sakit mulut, tengok, ada alergik ke, bintik-bintik ke, ruam ke, pergi jumpa pakar mulut. Hak dalam ni, hak namanya riak, hak namanya sum'ah, hak namanya takabur, hak namanya ego, hak namanya dendam, hak namanya hasad ni, tang mana? Ada tak? Perawat-perawat dia ada. Tapi kita payah nak cari secara zahir. Sebab itulah yang selalu kita nampak di mana-mana bandar. Dr. Yusof pakar sakit mata. Dr. Ali pakar sakit jantung. Dr. Abu pakar sakit kudis. Tapi pernah dah anda jumpa di mana-mana bandar Dr. Abu pakar spesialis penyakit takabur? Pernah dengar? Dr. Yusof spesialis bab riak. Dr. Abu spesialis bab sum'ah, bab ego, bab hasad. Tak ada. Tak, bukan tak ada perawat bagi penyakit tu, tak ada, kita akan jumpa macam tadi. Tapi kita kena cari guru-guru macam ni yang bersifat waliyan mursyidah. Dia bukan sahaja wali, tapi dia mursyid, membimbing dan dibimbing. Hak dalam ni. Kita hari ni banyak hak dalam sebenarnya sakit. Hak luar okey. Tapi kita tak berasa okey lah, sebab kita berasa hak luar tak ada apa-apa kot, semua okey, kita berasa aman. Sebab nak dinilai besok bukan hak ni. Nak dinilai besok bukan hak ni. Bukan dinilai esok mata hang atas dunia dulu pakai spek ke tak pakai spek, cerah ke tak cerah, kelabu ke tak kelabu, tak ada hak tu. Hak nak dinilai besok mata dalam tu. Hak hang pandang apa? Hang lihat apa? Hang basirah apa? Kulit cantik tak cantik, hitam tak hitam, gebu tak gebu bukan persoalan tu. Hak kulit yang kita pakai belah dalam tu. Kulit yang licin ke, kulit tak licin, kulit gebu ke, kulit menggerutu, kulit elok ke, kulit berkudih. Hak tu yang akan ditanya, hak dalam tu. Jadi kembali. Apa yang nombor satu tadi? Ingat, jangan rasa aman daripada semua benda tadi. Nombor dua, hak ni paling banyak berlaku dalam masyarakat. Bila Hanzalah kata dia dah jadi munafik, tengok apa Rasulullah soal. Wahai Hanzalah, apa maksud di sebalik kata-kata kamu? Apa maksud? Bermaksudnya ada unsur penangguhan. Bila Hanzalah kata munafik, Rasulullah tak terus buat rumusan. Apa maksud kata-kata kamu? Ada penangguhan. Berhenti sat, tanya. Minta penjelasan apa sebenarnya orang tu nak habaq. Aku nak dengar. Kamu kata kamu munafik ni, apa cerita? Dia pun ceritalah munafik dia sebab macam ni. Baru Rasulullah buat rumusan yang ketiga. Kalau macam ni bukan munafik. Ni sifat orang beriman, takut macam ni. Kalaulah contoh kita balik ke Hanzalah kata, aku ni bukan betul-betul munafik. Aku semayang saja belakang kamu, tapi balik aku duduk dengan geng kafir. Aku pura-pura baik dengan kamu, tapi duduk dengan geng munafik. Mungkin jawapan Rasulullah lain. Oh, kalau lagu ni betul-betul munafik lah. Tapi bila cerita macam ni, kamu tak munafik.
Poin dia bukan munafik tak munafik. Poin dia ialah bila dengar satu benda yang kita tu tak berapa faham, yang masih kabur. Sampai Rasulullah bila habaq tu, kalau kita kata senang faham dah, aku dah jadi munafik, kita berasa senang. Tapi apa sebenarnya maksud kamu tu? Tangguh dulu. Dengar dia cerita ni. Oh kalau macam ni munafik, kalau macam ni tak munafik. Baru buat rumusan. Kita hari ni terutama media sosial, baru orang tu cakap sekerat, contohlah oh, kita paling awal hak rumusan lagi, tak ada tangguh, tak ada penjelasan. Mangkuk betul dia ni perkataan macam ni, bahlul perkataan macam ni, teruk perkataan macam ni, tak ada adab perkataan macam ni. Orang tu tak bagi penjelasan lagi, baru sekerat kita buat dah rumusan atas perspektif kita, perkataan dia. Ni manipulation, ingat. Jangan sesekali manipulasikan perspektif anda pada perkataan orang lain. Orang tu sebut nak anggap benda lain, kita pi perspektif kita, orang ni nak sebut macam ni. Kita sedang melakukan manipulasi atas perkataan dia, lalu timbullah fitnah. Barulah orang tu cerita sebenar. Waktu saya cakap semalam tu lagu ni. Kita pun Allah, silap lah aku lagu ni. Silap tak silap, 1 juta dah kita pi. Tengok 1 juta dah orang duk baca hak kita tulis ni, hak silap kita tu. Lepas tu lagu mana nak buat? Anda fikirlah. Ramai orang tak ambil unsur penangguhan tadi. Bila dengar orang cakap, biar tahu isu sebenar. Dia nak cakap apa? Dia nak jelas apa? Jangan kita pandai-pandai awal lagi rumus dah. Itu yang sebab-sebab jadi silap, jadi keliru, jadi terfitnah orang, jadi tersalah anggap pada orang. Kalau orang tu hak non-Muslim, suku hal. Ni hak saudara kita ni. Lebih lagi dalam isu-isu politik, isu-isu sosial, isu-isu pergaduhan, isu-isu perkauman, banyak jadi benda macam ni. Tak ada habaq habis, tak ada habaq habis. Okey, yang ketiga. Yang ketiga ialah benda-benda macam ni patut kita kena ada. Kita kena ada apa? Kena ada rasa takut itulah. Jangan duk rasa berani, jangan duk rasa yakin dengan hak kita ada. Bila rasa takut itulah semangat untuk terus belajar tak pernah padam. Orang yang sentiasa rasa tak kena je, sentiasa hidup bab belajar ni. Orang yang dah rasa komplit sempurna, dia berasa tak perlu dah lah. Kita ni hak jenis, oi salah, aku kena belajar lagi lah nak bagi perbetul. Oi tak kena belajar lagi. Kurang, kena belajar lagi, lemah. Orang ada sifat ni dia tak pernah berhenti belajar, tak pernah berhenti rasa ingin tahu. Dia duduk dalam dunia ilmu yang berterusan. Tapi orang yang rasa komplit, orang yang rasa kemas, payah nak ada sifat macam ni. Dia berasa segala-galanya. Okey, tanya. Bukan saya suruh tanya ni, nak abaknya hebatnya dia. Faham ke tak faham? Faham ke tak faham? Faham. Bila faham boleh berhenti tak? Suatunya bila tak faham tu kita akan teruskan. Bila faham boleh berhenti. Boleh berhenti sungguh lah ni. Saya pun penat lah ni. Gua apa start tadi? Lebih kurang 10, 9, 11, 36, sejam lebih dah. Okey, saya minta maaf lah sebab saya ada hal pula dekat Relau sat lagi. Lebih kurang 12.30, 12.40. Jadi akhir kalam hari ni, pagi ni, apa yang baik datang daripada Allah. Hak lemah, hak kurang, segala-gala tak kena tu tak ada orang lain, datang daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.